Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu buat semua penonton Nona. Sudah menjadi lumrah, setiap individu pasti menginginkan kehidupan yang bahagia dan sempurna. Namun hakikatnya, kesempurnaan itu adalah satu pilihan dan subjektif. Kita yang harus menentukan kebahagiaan sendiri dengan berusaha serta menghargai kehidupan dan orang sekeliling. Ada yang merasa cukup sempurna kerana dia mensyukuri setiap nikmat kebahagiaan yang dikurniakan walaupun hidup dalam serba sederhana. Ada pula yang tidak bahagia dan sering membandingkan kehidupannya dengan rezeki individu lain yang lebih baik dan berjaya. Jangan hanya merungut, berusahalah untuk mencapai apa yang dihajati. Ibarat pengayuh sayang dibasahkan, sampan tidak akan sampai ke seberang. Menarik di Nona minggu ini. Setelah beberapa lama as a designer, kali ini nak keluarkan collection dengan positive message. Konsep tu macam be amazing, be unique, be yourself, be wonderful, be proud. Sebab cutting dia sangat timeless. Kalau kita nak buat taman Jepun ni, pemilihan material dan juga bahan-bahan dia sangat penting lah. Sebenarnya konsep taman Jepun tu sendiri menggambarkan konsep minimalis lah, iaitu simple. 22 tahun dalam industri untuk saya memasak hidangan sambal perkara yang agak biasa. Sambal udang belimbing buluh, selamat mencuba. Walaupun umur dia 6 tahun, so dia ibarat macam seorang bayi lah. Jangan anggap ini sebagai cubaan atau test lah. Jangan sedih, jangan putus asa. InsyaAllah you akan dapat banyak nikmat dari dia. Menjadi pilihan golongan elit dan fashionista, jenama ini turut dinobatkan dengan beberapa anugerah yang sekaligus meletakkan Alia Bastamam setanding dengan nama-nama hebat dalam industri fashion tanah air. Terbaharu, jenama ini tampil dengan koleksi ready to wear mampu milik buat peminat fashion tempatan. Masih mengekalkan konsep gaya minimalis dan moden, Alia percaya setiap wanita mempunyai style dan pesona yang tersendiri. 12 tahun dalam industri, jenama Alia Bastamam berjaya menarik perhatian peminat fashion dengan rekaan keluaran terbarunya. Koleksi ini sesuai untuk golongan hawa yang ingin tampil anggun dan menawan namun tetap mengekalkan gaya yang santai dan ringkas. Okay, so setelah beberapa lama as a designer, Alia kali ini nak keluarkan collection dengan positive message yang positif. And that's why dia jadi Alia BU, more like konsep tu macam be amazing, be unique, be yourself, be wonderful, be proud. And Alia design collection ni dalam fikiran Alia macam koleksi yang sesuai untuk setiap wanita dan setiap young woman. Penggayaan, cara untuk memakai pieces tu pun kita boleh pakai secara separate, kita boleh pakai as a set, kita boleh pakai design-design, senang memakai design-design yang Alia buat untuk collection BU ni sebab cutting dia sangat timeless. Well, DNA Alia Bastamam adalah minimalis tapi with a touch of resort. For me, masa Alia start designing dulu, Alia ada buat bridal. Memang sampai sekarang pun kita buat bridal. Tapi the core DNA of Alia Bastamam adalah koleksi resort. Very easy, flowy, minimal pieces yang Alia rasa designs yang boleh bertempat dekat dalam you punya closet untuk jangka masa yang lama dan boleh restyle dengan different pieces yang you boleh menonjolkan personality sendiri. Alia sangat mementingkan kualiti agar setiap pelanggan berpuas hati dengan rekaannya. Okey, untuk baju Alia B yang warna purple tu, Alia guna very light, silky material and cutting tu besar. Dia A-line. It's actually inspiration dia macam shirt lah. Dia macam shirt, kind of like very easy, tak melekat dekat armpit. Dia macam kedah punya sleeve. Alia buat a bit cuff and then
Untuk design ni, dia ada belah kat tepi tapi dia ada button sampai bawah. So macam untuk wanita-wanita berhijab, you boleh button dress ni sampai bawah and you still ada ruang untuk jalan sebab cutting dia A-line and belakang dia ada pleat, so dia besar. Dia macam very flowy. For me, baju ni sesuai untuk semua body type. Kalau ikutkan sizing, actually it's a bit oversized tapi sebab kain tu lembut, berat, kain tu berat as in dia jatuh, tapi bila jalan dia bergerak dan sangat flowy. So inspirasi untuk ni adalah sebenarnya dress panjang. Alia suka sangat dress panjang yang flowy. For me, dia ada button dari atas sampai ke bawah. You boleh buka pakai as a jacket or overcoat. Kalau kat rumah macam ada orang datang or whatever you nak cover, you just put that over. It's a nice dress already. The special detail on this dress sebenarnya adalah kain tu, kain pleated, pleated crinkle, very wearable, very soft and macam flowy. Also A-line dia ada gather kat sini. So for me design ni very versatile untuk setiap siapa-siapa nak pakai macam mana pun boleh. You boleh buka, you boleh tutup sepatas. Button tu pun you boleh buka boleh adjust macam mana. The flow is easy, like the fabric macam sangat senang pakai, sangat sejuk. Ada ikat kat pinggang or you boleh macam lepaskan ikatan tu. So yeah, I really like this dress. Meskipun tampil dengan potongan busana yang ringkas, namun rekaannya mampu menyelahkan pesona si pemakai. Just kaftan potongan biasa, ada gathers dekat bahu and then ada selitkan sash untuk pinggang. So tapi sash ni kalau buka dia akan jatuh je ke bawah kat dalam baju tu, so dia tak akan nampak. Ada detail, a bit of crystal on the ends dekat hujung of the sash. Basically it's very flowy, something yang you boleh pakai day to night. It's a dress yang sangat senang untuk style, untuk berhijab ataupun tak berhijab. So shirt dress ni adalah satu daripada design collaboration Alia Bastamam dengan The Datai Langkawi. So if you can see, the print is blue to green and ini inspiration print ni adalah daripada the ombak-ombak dekat tepi pantai. So this shirt dress is memang one of our best seller. It's very hijab friendly and it's also very modern. Ada tali kat tepi. So it's up to pemakai kalau dia nak ikat ke, dia nak masukkan tali dalam dress tu pun boleh. Sesuai dengan konsep yang diketengahkan, BU, mereka ini mahu setiap wanita berani dan percaya dengan kebolehan diri agar tampil lebih anggun, bergaya dan berkeyakinan. Minggu ini, Nona bersiaran dari Ascot Star KLCC yang terletak di Kuala Lumpur. Penginapan berkonsepkan servis apartmen ini sesuai bagi anda yang ingin berkunjung ke ibu kota untuk bersantai bersama keluarga mahupun atas urusan kerja. Berada di lokasi strategik, pengunjung juga boleh menikmati pelbagai kemudahan dan kelengkapan yang disediakan. Reka bentuk hiasan dalamannya yang lebih mewah dan elegan pasti memberikan anda pengalaman berbeza. Sama seperti keluarga yang lain, kehadiran cahaya mata, Isyal Safia Anas Al-Juhani memberi 1001 makna baru buat kedua ibu bapanya. Namun,
Kebahagiaan mereka diuji apabila Ishal disahkan mempunyai masalah translokasi kromosom 17 dan 2 sejak lahir. Keadaan sebegini menyebabkan ototnya lemah dan menyukarkan anak kecil ini untuk duduk, berjalan dan bercakap dengan lancar. Meskipun sehingga kini belum ada pakar yang boleh memberi sebarang kepastian mengenai penyakit yang dihidapi oleh Ishal, ibu dan keluarga anak istimewa ini tetap cekal berusaha mencari rawatan dan ubatan yang sesuai. Nona menyelam kesukaran dan ketabahan keluarga hebat ini untuk inspirasi bersama. Saya rasa ini adalah anugerah yang paling besar saya dapat. Jadi jangan anggap ini sebagai cubaan atau test lah untuk you all. This is actually macam mana saya cakap, dia macam nikmat tau. Nikmat yang Allah bagi. Jika dilihat dari luaran, keadaan anak ini sama sahaja seperti kanak-kanak lain. Namun hakikatnya, Ishal Safia Anas Al-Johani menghidapi masalah translokasi kromosom sejak dilahirkan. Kedua ibu bapa Ishal tetap tenang dan terus berusaha mencari jawapan dan berikhtiar mencari penawar bagi penyakit jarang jumpa yang dihidapi anak syurga mereka. Bila kita dapat tahu selepas buat kromosom test, so kromosom test tu actually took sebab ambil masa kami dekat 2 tahun kot kita mencari jawapan. Lepas kita buat many other test kan, dan kita dapati doktor bagi tahu dekat kami ini adalah benda yang kat Malaysia dia tak pernah jumpa lagi lah. Sebab saya pernah tanya doktor tu, saya kata selama you dekat macam kerja atau ada tak mana-mana yang jumpa, so kita boleh refer lah kan, kita boleh buat ni rujukan. So dia kata setakat ni dia tak adalah jumpa lagi orang yang sama. Jadi doktor suggest untuk kami register dalam grup Malaysian Rare Disease Society. So doktor kata mungkin anda boleh jumpa orang yang sama dengan dia lah. Apparently dalam grup MRDS tu tak ada pun yang sama dengan Ishal. Maksudnya dia ada yang kromosom deletion, kromosom multiplication. Ada satu kromosom tertukar tapi different nombor. So it's totally another different thing. So anak dia pun mengalami kondisi yang lain yang berbeza dengan kita, yang kita tak boleh buat rujukan lah. Dilahirkan berbeza daripada 3 adik-beradiknya yang lain, keadaan Ishal tidak pernah mematahkan semangat keluarga ini membesarkannya dengan penuh harapan. Okay, rutin harian dia sebenarnya kalau nak ikutkan, kalau kata kita tengok dia waktu dia masih kecil, waktu dia bayi, senanglah sebab dia tak bergerak. Tapi dalam masa sama bila kita tengok progres orang lain, makin lama makin kena tinggal. Pemuda kita boleh buat hanya terapi, so kita pergilah, kita cari ke mana tempat-tempat terapi yang kita boleh buat. Maksudnya terapi itu dari segi alternatif terapi ke, ataupun dari segi terapi yang betul-betul terapi ke, government ke, private ke, kita pergi. Cuma kita ingat satu je lah, pesanan daripada profesor yang discover benda dia punya genetik punya disorder tu. Apa yang dia cakap adalah jangan sampai gadai rumah lah. Dia cakap jangan sampai berhabis harta, sebab dia cakap benda ni walaupun dia habis harta pun tak mungkin dia akan boleh jadi seperti normal, sebab dia memang orang cakap benda ni memang pada asal dia datang macam tu. Jadi kita tak adalah, kita macam sampai satu tahap setengah orang dia jual rumah, dia pergi ke Australia ke, dia cari treatment yang dia boleh ni lah kan. So cabaran dia pada kita orang dari segi tu adalah macam mana kita nak bagi dia at least ada progress kalau boleh setiap bulan tu ada progress, walaupun kecil kita anggap dia sebagai progress lah. Progress tu mungkin dari segi dia ambil makanan masuk dalam mulut pun pada kita progress lah. Pasangan ini tetap sabar dan sentiasa membawa Ishal menjalani rawatan fisioterapi dengan harapan keadaannya menjadi lebih baik. Rutin penjagaan Ishal sebab dia ialah kita panggil tak boleh berdikari sendiri kan, walaupun umur dia 6 tahun. So dia ibarat macam seorang bayi lah. Jadi kita nak susukan pun kena susukan just like normal baby, macam you kena susu every 2-3 jam malam. So kami masih bangun malam untuk susukan dia. So ayah dia buat susu, saya suap. Kadang-kadang kita tukar macam itulah. Lepas tu sebab dia pun tak boleh nak pergi toilet sendiri, so kita kena tukar diapers, mandikan dia, sikatkan rambut, semualah sendiri, suap makan. And sebab muscle tone dia low kan, so dekat dalam mulut pun dia ability dia untuk mengunyah agak lama. Saya rasa umur dia
tahun baru dia dapat belajar mengunyah dengan betul. Dan boleh mengunyah benda-benda yang solid lah. So basically kalau nak suap dia makan pun ambil masa dalam setengah jam, 45 minit. Kita pun banyak buat terapis lah dengan dia dekat rumah, ada aktiviti-aktiviti dia lah. So contoh macam weekly kita akan pergi fisioterapi, tapi most of the places that kita pergi adalah tempat yang jauh-jauh jugalah. So kita pergi Kuala Selangor. And then dia ada buat hipoterapi, terapi kuda di Lengging. Lepas tu kadang-kadang kita ada pergi ke Penang untuk buat terapi juga, ke Terengganu untuk berjumpa doktor. So we never stop. So kita just kita cuba je, kita usaha. So basically rutin harian Ishan memang berkisarkan itulah. So dia kena appointment doctors dia, appointment therapist dia lah mostly. Setiap ibu bapa pasti mahu melihat anak-anak membesar dengan sihat. Pelbagai usaha dilakukan demi yang tersayang. Nona juga telah berkesempatan berjumpa pakar pediatrik untuk mengupas lebih lanjut berkenaan masalah genetik yang dihidapi oleh adik Ishal. Jadi sebagai permulaan, saya ingin menekankan yang kita sebenarnya tak ada cukup maklumat yang terperinci tentang penyakit jarang jumpa di Malaysia ni kerana kekurangan pengkalan data kebangsaan lah. Jadi penyakit berkait dengan translokasi kromosom adalah bawah lingkungan penyakit jarang jumpa. Dan dari segi statistik, anggaran jumlah pesakit yang ada masalah kromosom ini, translokasi kromosom ini adalah lebih kurang 1 dalam 500. Tapi data ni adalah data yang daripada luar negara lah. Ya. Jadi penyakit ni dia boleh sebenarnya berlaku secara spontan ataupun ia boleh jadi pewarisan daripada ayah ataupun ibu. Jadi ayah atau ibu boleh menjadi pembawa dan mereka mungkin tak akan menunjuk ciri-ciri masalah kromosom ni. Oleh kerana itu, apabila kita selalu perlu mendapatkan latar belakang keluarga secara keseluruhan dengan menggunakan carta selalunya salah-salah keluarga lah, dan bertanyakan lebih lanjut lagi tentang masalah kesihatan ahli-ahli keluarga yang tertentu. Bagi Izian Nadiah, Ishal adalah cahaya matanya yang istimewa. Anugerah ilahi yang tidak ternilai ini sedikit pun tidak pernah melunturkan kasih sayangnya. Doa seorang ibu sentiasa dipanjatkan kepada ilahi agar ada cahaya yang mampu menyinari kehidupan anak ini. Nasihat saya untuk ibu bapa yang ada ibu bapa yang ada anak-anak special needs, saya rasa ini adalah anugerah yang paling besar saya dapat. Jadi jangan anggap ini sebagai cubaan atau test lah untuk you all. This is actually macam mana saya cakap, dia macam nikmat tau, nikmat yang Allah bagi. So pada saya jangan sedih lah, jangan putus asa. Just bagi you punya love unconditionally dekat anak you. InsyaAllah you akan dapat banyak nikmat dari dia. Semoga ketabahan dan kecekalan keluarga ini mampu menjadi inspirasi buat semua penonton, khususnya mereka yang dikurniakan anak istimewa. Kami juga turut mendoakan agar Ishal dikurniakan kesihatan yang lebih baik dan mampu menempuh hari-hari yang mendatang. Memiliki halaman rumah dengan landscape yang indah bukan sahaja dapat menaikkan lagi seri kediaman, malah mampu mewujudkan suasana yang mendamaikan buat penghuninya. Segmen Laman Minggu ini akan membawa anda meninjau inspirasi keindahan dekorasi landscape di Taman Persahabatan Selangor, Jepun yang terletak di Shah Alam, Selangor. Sentuhan rekaannya yang mengetengahkan konsep laman zen ini dilengkapi dengan elemen dari negara Jepun seperti kolam maze, gerbang tori dan tsukubai. Taman Jepun sangat terkenal dengan suasana alam semula jadinya yang menenangkan. Tanah berkeluasan 6 ekar yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan hijau dan kolam ikan ini pasti membuatkan anda terasa seperti berada di negara matahari terbit Jepun.
Reka bentuk Taman Tasik Shah Alam sendiri merupakan hasil rekaan daripada arkitek landscape warga negara Jepun, iaitu Mendiang Fumiaki Takano. Jadi sedikit sebanyak memberi berkait rapatlah dengan Taman Jepun yang dibangunkan sekarang ni. Kita di Taman Jepun ni sendiri ada 7 laman khas. So pintu gerbang tu menjadi tanda aras lah ataupun landmark untuk laman utama. Sepanjang laman ni kita akan tengok ada sukubai. Sukubai itu adalah tempat mencuci tangan sebelum mereka masuk ke dalam rumah teh. Sukubai itu kita guna batu granite. Batu granite itu sebagai dia punya kolah lah, kolah. So ada air akan mengalir di atasnya melalui kita guna elemen buluh. Yang kedua, kita ada laman refleksologi. Laman refleksologi ni kita menggunakan batu-batu kerikil lah. Yang ini fungsinya sebagai, kalau ikutkan zaman dulu, sebagai rawatan kepada pengguna lah. Kita guna tapak kaki kita jalan atas batu kerikil itulah. Okey, yang ketiga kita ada laman teres. Laman teres ni adalah di belakang sana ada air pancuran lah. Di belakang air pancuran tu kita ada mural. Laman zen ni pun dia ada kriteria elemen batu-batuan, tapi batu-batuan yang lebih halus lah. So yang itu dia ada 2 color of jenis batu, batu hitam dan batu putih. Kat laman berantara tu ada rumah teh. Rumah teh tu dia seakan-akan macam gazebo. Gazebo untuk tempat berehat kan. Gazebo tu kayu-kayu nilah tempatan lah kita guna. Kayu cengal ataupun kayu nilah kayu keras biasa. Bagi mendapatkan dekorasi laman yang cantik, pelbagai faktor harus diambil kira dan konsepnya mestilah praktikal. Laman bertemakan Taman Jepun bukan sahaja sesuai diterapkan di kawasan yang luas, malah tetap menarik untuk sudut yang kecil dengan pemilihan pokok yang sesuai. Okey, untuk laman kecil, kita sarankan untuk menggunakan konsep Jepun ni adalah menggunakan pokok bonsai yang kita tanam dan juga batu-batuan lah. Dan kalau nak tambah elemen lain bolehlah letak arca yang kecil-kecil tu, arca-arca macam roda ke ataupun yang menunjukkan budaya Jepun. Tak perlulah terlampau, orang cakap terlampau penuh sangat. Just simple lah. Okey, untuk yang contohnya rumah di kawasan kondo pula, kita boleh cadangkan penggunaan pokok bonsai juga tapi menggunakan pasu lah. Maksudnya sebab dia tak ada ruang untuk tanam, jadi kita cadangkan tanam guna dalam pasu. Selain bonsai, kita boleh propose ataupun cadangkan pokok buluh. Buluh pun boleh ditanam dalam pasu jugalah dan juga menggunakan elemen batu-batuan di sekitar kawasan inilah yang nak ditanam tu. Untuk kawasan laman yang besar pula, kita boleh gunakan elemen yang banyak lah. Contohnya penggunaan pokok-pokok bonsai, pokok buluh, kita boleh guna batu-batuan. Batu-batuan yang jenis bukan kecil je, batu besar pun boleh guna. Dan juga boleh buat elemen air, maksudnya elemen kolam ikan koi lah. Jadi keistimewaan bagi kawasan yang besar tu kita boleh buat kolam berbanding dengan kawasan yang lebih kecil lah. Pemilihan material sangat penting untuk menghasilkan dekorasi laman yang ideal. Khairunisa berkongsi tip pemilihan bahan yang sesuai bagi mewujudkan suasana laman Jepun untuk sudut dan ruang kediaman. Kalau kita nak buat Taman Jepun ni, pemilihan material dan juga bahan-bahan dia sangat pentinglah. Okey, pertama sekali kita kena tengok dari segi sudut jenis ni lah, jenis pokok tadi yang saya bagi tahu. Pemilihan jenis pokok dia kena dari segi warna dia lebih kepada color putih ataupun merah. Okey, yang keduanya pemilihan dari segi hardscape, iaitu landscape kejo. Kita mesti pilih dari jenis batu-batuan ataupun color yang warna hitam dan putih yang menunjukkan minimalis. Sebenarnya konsep Taman Jepun tu sendiri menggambarkan konsep minimalis lah, iaitu simple. Elemen landscape kejo lain yang kita boleh gunakan, contohnya kita boleh buat jambatan. Jambatan macam jambatan batu tu, jambatan batu digunakan daripada batu tanah liat.
So kita boleh cat menggunakan cat warna yang inilah sama konsep dengan Jepun, iaitu warna merah. Dari segi material lain, contoh kita kalau kita nak tambah pagar, kita boleh gunakan pagar-pagar yang berunsurkan daripada buluh lah. Selain pengubahsuaian dan pemilihan material yang sesuai, padanan warna turut memainkan peranan penting bagi menaikkan seri hiasan laman. Tona warna panas seperti merah dan jingga boleh digunakan untuk menyuntik kelainan. Lepas tu warna-warna pun yang melambangkan natural, yang semula jadi, bukan warna yang terlampau terang. Jadi warna-warna yang sesuai lah, macam warna coklat kan. Boleh ditambah dengan elemen yang berwarna merah jugalah. Selain dari itu, macam kalau kita nak propose ataupun cadangkan kolam yang mengandungi ikan, kita boleh cadangkan ikan jenis ikan koi ataupun ikan air tawar. Yang itu sesuai untuk kolam Taman Jepun. Dengan hanya menggunakan 3 elemen utama iaitu batu, air dan tumbuh-tumbuhan, penonton juga boleh mewujudkan laman di rumah sendiri bertemakan Taman Jepun berkonsep minimalis yang semestinya membawa anda lari dari suasana kesibukan seharian. Masakan tradisi Melayu merupakan antara sajian yang paling popular di Malaysia, baik dalam kalangan masyarakat Melayu, Cina mahupun India. Sebagai pelengkap hidangan pula, pastinya masakan pedas berasaskan sambal menjadi pilihan. Jika sebut sahaja sambal udang, pasti gandingannya adalah petai. Tapi minggu ini, segmen Air Tangan bakal berkongsi menu yang sedikit berbeza, sambal udang galah dengan belimbing buluh. Mesti sedap. Saksikan cara penyediaannya bersama Chef Hasrul Sehwan. Menarik. 22 tahun dalam industri, untuk saya memasak hidangan sambal adalah perkara yang agak biasa. Okay? Dan untuk semua orang juga masak benda yang sama. Tapi hari ini saya nak kongsikan satu hidangan agak istimewa. Hidangan yang berasaskan sambal juga, yang dinamakan sambal udang belimbing buluh. Nak tahu apa yang unik daripada masakan hidangan ini? Jom kita cuba. Bahan-bahan yang diperlukan adalah bawang putih, bawang merah, serai, belimbing, cili merah, cili hijau, cili kering yang dikisar, santan, kerisik, serbuk jintan bersama ketumbar dan udang galah. Okey, jom masak. Mula-mula kita masukkan minyak, kita panaskan minyak dulu. Minyak secukupnya untuk kita menumislah. Jadi untuk resipi ni, mula-mula saya akan masukkan bawang putih. So kita akan tumiskan bawang putih ni sehingga dia wangi dengan api yang agak sederhana panas. Jadi dia dah agak wangi, kita masukkan bawang merah. Seterusnya kita masukkan serai. Kita tumiskan sedikit lagi. Sangai bawang kita sampai dia agak lembut, kita bolehlah masukkan cili kering. Okay. Kita masukkan sedikit air untuk mengelakkan sambal kita hangus. Saya akan masukkan sedikit jintan dan juga biji ketumbar yang telah disangai. Kita kacaukan dia. Okey, kita kecilkan api sedikit. Dan kita biar sambal kita ni tadi sampai dia pecah minyak. Seterusnya kita masukkan santan,
So inilah keunikan untuk resipi hari ini. Sebab kita masak sambal ni dengan santan dan juga rempah ratus. Okey, besarkan api lagi sedikit. Bolehlah masukkan sedikit air lagi mengikut kepekatan yang kita suka. Sementara tu kita panaskan minyak untuk kita goreng kita punya udang tu tadi. Jadi selebihnya kita masukkan kerisik. Lebih kurang 2 sudu teh. Jadi kita renihkan dia. Kita renihkan sambal ni sampai mengikut kepekatan yang kita nak. Sementara menunggu kita punya sambal masak dan juga pekat, kita boleh gorengkan udang kita. Jadi untuk resipi kali ini saya gunakan udang galah. Okey, udang galah. Resipi ni agak versatile. Dia boleh gunakan apa saja yang kita nak. Kita boleh guna udang biasa, kita boleh guna ayam ataupun daging dan sebagainya. So kita gorengkan udang. Okey, udang kita masak. Okey, jadi sebelum kita sempurnakan sambal kita ni tadi, kita masukkan belimbing buluh. So ini salah satu ingredients yang agak istimewa untuk resipi ni. Okey, dan kita masukkan cili hijau dan sedikit cili merah untuk menaikkan lagi seri ataupun warna hidangan ni. Akhir sekali kita masukkan sedikit gula dan juga garam secukup rasa. Sambal harus dikacau dan tunggu sehingga belimbing buluh masak dan lembut. Sekiranya anda gemar sambal yang sedikit berkuah, boleh tambahkan air. Belimbing buluh yang sudah sebati dengan ramuan melazatkan lagi rasa sambal ini. Jadi yang hidangan kita yang dah siap dimasak tadi sedia untuk dihidangkan. Saya akan letakkan dulu sambal dan juga belimbing buluh sikit. Kita letaklah udang kita tadi. Dan kita letakkan sedikit sambal atas udang. Jadi terpulang kalau kita nak letak, kita nak masak udang sekali dengan sambal pun boleh juga, tak ada masalah. Jadi akhir sekali kita letak sedikit hiasan untuk menaikkan lagi warna hidangan kita ni tadi. Hidangan sedia dihidangkan. Sambal udang belimbing buluh. Selamat mencuba dan menjamu selera. Kepada penggemar udang galah, pastinya sajian yang mudah dan ringkas ini mampu membuka selera anda sekeluarga. Pernah dinobatkan sebagai antara destinasi pelancongan terbaik di Asia Tenggara, Singapura bukan sahaja menjadi tarikan pelancong di sekitar Asia, malah dari serata dunia. Terletak berhampiran di bahagian selatan Malaysia, kota Singa ini lengkap dengan prasarana moden berteknologi tinggi serta pelbagai aktiviti hiburan dan lokasi menarik untuk dikunjungi. Siti Nini Faryani Abdul Kadir berkongsi pengalaman pengembaraannya ke Pulau Sentosa, Merlion Statue dan beberapa destinasi pelancongan popular di sana. Bagi yang belum pernah menjejakkan kaki di Singapura, destinasi ini boleh dijadikan antara percutian pilihan anda. Meskipun keluasannya sedikit kecil berbanding Hong Kong, kota Singa ini merupakan pusat kewangan keempat terunggul di dunia. Bersama Siti Nini Faryani yang telah menetap di Singapura selama 3 tahun dan kini bertugas sebagai pengurus restoran.
Jadi hari ini saya akan kongsikan anda beberapa tempat yang menarik anda boleh lawati. Yang penting pasti baik sih. Jom. Bagi yang anda sukakan alam semula jadi ini, mesti suka dengan tempat ini, iaitu Gardens by the Bay. Ianya terletak di Marina Bay Waterfront di tengah-tengah Singapura, di mana ia merupakan tempat perlindungan bagi pecinta alam semula jadi. Salah satu tempat yang menarik dalam Gardens by the Bay ini adalah Flower Dome, keindahan alam semula jadi yang mengundang pengunjung ke Flower Dome di Bay South Garden. Meliputi 1.28 hektar, ruang hijau ini adalah yang lebih besar daripada 3 konservatori yang telah disejukkan dan pernah memecahkan rekod dunia sebagai rumah kaca yang terbesar pada tahun 2015. Ia juga rumah kepada tumbuhan dan bunga dari 5 benua, daripada pokok zaitun hinggalah magnolia dan orkid. Walaupun pastinya salah satu tarikan Gardens by the Bay yang paling menakjubkan, Flower Dome jauh dari satu-satunya syurga bunga yang menanti pengunjung. Wajib tahu kalau datang sini untuk bergambar. Hiasan di sini sangat cantik dan bertemakan mengikut musim. Best kan? Skyline Lodge di Sentosa turut menjadi antara lokasi menarik yang wajib dikunjungi dan anda boleh melakukan pelbagai aktiviti riadah di sini. Untuk lokasi seterusnya, ianya merupakan pusat tarikan bertaraf antarabangsa sesuai untuk penggemar aktiviti dan pengembaraan dan juga taman tema. Tidak lain tidak bukan Sentosa Island. Di Sentosa pula terdapat pelbagai jenis tarikan yang menarik seperti luge, cable car, Resort World Sentosa atau anda juga boleh bersantai di Siloso Beach yang menarik. Lapangan terbang Changi Jewel pula merupakan lokasi yang ikonik bagi pencinta alam semula jadi dan seni bina. Ia juga popular sebagai pusat membeli belah. Kalau anda boleh tengok kat tempat ini, terdapat cerita jua yang paling ikonik iaitu HSBC Rain Vortex, air terjun dalaman yang tertinggi di dunia pada ketinggian 40 meter. Ianya juga mempunyai banyak kedai runcit, pawagam, tempat makan, hotel dan taman permainan. Ini mesti sesuai untuk anda yang suka berhujung minggu bersama keluarga. Selain lokasi menarik, Singapura juga menawarkan juadah yang enak dan lazat. Makanan daripada gabungan pelbagai budaya di sini mudah didapati, sama ada di restoran maupun gerai-gerai kecil. Singapura terkenal dengan macam-macam makanan yang ada, dari makanan Turkish ke makanan Mexico. Tapi kan walau di sini terdapat macam-macam makanan, mereka tetap mencari makanan comfort food mereka. Makanan asli orang-orang termasuk di sini ialah cili crab, tulang merah, laksa Singapura, seafood dan ikan bakar dan banyak lagi lah. Walaupun menu makanan lokal mereka nampak sama seperti Malaysia, tapi rasanya sedikit berlainan tau. Antara makanan yang saya cuba yang telah disyorkan oleh penduduk di sini ialah sup tulang merah. Tulangnya seperti tulang gearbox Malaysia, tapi yang membezakannya ialah tekstur dan warna merah sup itu. Anda pasti cuba, pasti syok lah. Bagi anda yang ingin berkunjung ke sini, jangan lepaskan peluang untuk menghayati keindahan panorama di Merlion Park. Patung Merlion yang menggabungkan simbolik badan ikan Merlion dan kepala singa merupakan ikon kebanggaan negara Singapura. Itulah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan tentang Singapura. Terima kasih Nona, semoga bertemu lagi di waktu yang akan datang. Bye. Turut terkenal sebagai negara dengan kualiti hidup terbaik di Asia, pengalaman bercuti di Singapura pasti memberikan anda kenangan manis yang berbeza. Hujung minggu adalah masa yang sesuai untuk diluangkan bersama keluarga dan teman-teman. Lupakan seketika urusan kerja, ambil peluang untuk rehatkan minda dan harmonikan silaturahim yang sedia terjalin. Ada yang sibuk mengejar kemasyhuran dan kekayaan sehingga lupa keluarga dan insan-insan tersayang. Padahal tanpa disedari, mereka inilah anugerah dan harta yang tidak ternilai indahnya.
Baiklah, hampir sejam bersiaran, Nona sudah pun tiba di penghujungnya. Terima kasih diucapkan kepada Escort Star KLCC Kuala Lumpur kerana sudi menerima kunjungan kami pada minggu ini. Jangan lupa terus layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Sehingga bertemu kembali di minggu hadapan dengan pengisian yang lebih menarik dan penuh inspirasi. Jaga diri. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya